Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما وإيمانا ويقينا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. Alhamdulillah wa syukru lillahi ta'ala. Puji dan juga syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukr. Allah Ta'ala masih beri peluang kepada kita dapat sama-sama kita berada dalam keadaan sihat, selamat daripada penyakit-penyakit, insya-Allah, yang mana sekarang ni kita masih duduk dalam ujian merebaknya ataupun dalam takut merebaknya penyakit yang sedang-sedang dibimbang dan ditakuti merebak. Maka kita sebagai orang Muslim mukmin sama-sama kita berada dalam ajaran daripada al-Islam, ajaran Allah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tetap kita selaku Muslim mempunyai pendirian yang tetap dalam beriman kepada Allah, beriman dengan qada dan qada Allah Subhanahu wa taala, dan bersikap selaku Muslim yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hatu ajaran al-Islam mengajarkan kita supaya kita tu bertawakal dengan tawakal yang betul, yaitu kita harus berusaha dalam nak menjaga apa-apa yang boleh beri merbahaya, mudarat kepada hidup kita. Maka tidak bercanggah di antara tawakal seorang mukmin kepada Allah, beriman dia dengan qada dan qada Allah Ta'ala, dengan masalah dia ada buat jaga buat persiapan
dalam nak menyekat ataupun menjaga keselamatan diri dia. Itulah, maka di masa ni kita adalah di antaranya kita beramal dengan doa Nabi supaya diselamatkan daripada bahaya-bahaya. Di antaranya, Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-mu'afat fid dunya wal akhirah. Itu minta selamat. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Itu juga doa supaya diselamatkan kita oleh Allah Ta'ala daripada penyakit-penyakit. Di antara lagi bacaan kita setiap pagi dan setiap petang dengan zikir-zikir, di antaranya bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. 3 kali pagi dan doa-doa yang lain lagi yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Pada malam ini kita akan menyambung pengajian kita melalui sebuah kitab yang sedang kita muzakarah bersama ni, iaitu panduan solat mengikut as-sunnah, yang mana sudah sampai kita kepada semaya berjemaah, dan kita sapa kepada masalah yang akan sama malam ininya, iaitu kata musannif hafizahullah, niat mufaraqah imam. Makna dalam semaya kita tu, semaya kita berjemaah, kita sebagai seorang makmum yang ada tu imam, pada asalnya kita tu disuruh kita semaya ikut tu imam siapa sudah lah. Siapa sudah, kalau tidak ada apa uzur disuruh kita turut tu imam lah. Sebagaimana hadis yang kita belajar mari dah, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam tu untuk diikutinya, untuk turut dia. Letak tu imam untuk turut dia. La idza kabbara fakabbiru ila akhir hadis. Bila dia takbir maka takbirlah kamu sampai sudahlah. Tapi kadang-kadang adalah sebab-sebab yang makmum tu kena tubik dulu dengan beberapa uzur, maka dibolehkan dia tu niat mufaraqah. Itu masalah yang kita belajar pada malam ini. Kata musannif, apabila seseorang bertakbiratul ihram mengikut imam, tu masuk semaya lah dah. Jadi apabila tu imam takbir, makmum pun takbir, ratul ihram masuk jemaah sekali dengan tu imam. Kemudian dia berniat mufaraqah, makna niat meninggal imam dan menyempurnakan solahnya persendirian. Tu makna niat mufaraqahnya, makna dia niat cabut semaya daripada tu imam dia, lepas tu dia mencukup semaya, menyempurnakan semaya dia seorang diri, tak ada sudah sekali dengan tu imam lah. Tu panggil mufaraqah. Maka hukumnya adalah harus dimakian itu. Kata musannif ni, harus dimakian itu, sama ada dengan sebab ada keuzuran atau tidaknya. Lebih lagi ada sebab lah, ada keuzuran yang kita akan sebut apa uzur kena cabut dengan tu imam tu. Melainkan mufaraqah pada solat Jumaat pada rakaat yang pertama. Ini Jumaat.
Nah, hak saat ni Jumaat hak umum tak ada apa lah. Tapi hak Jumaat. Nak mudah-mudah tak boleh Jumaat ni. Melainkan mufaraqah pada salat Jumaat pada rakaat yang pertama. Maka tidak sah niat mufaraqah padanya. Adapun pada rakaat yang kedua pada salat Jumaat, maka harus baginya yang demikian. Apa tu? Kerana semaya Jumaat ni dia tak ada semaya sore, tak ada dah. Dia kena Jumaat. Jadi hasil Jumaat dia apabila dia dengan tu imam sejak daripada rakaat pertama lagi, jadi dia tukar masa tu tidak boleh lah dia nak mufaraqah tu. Tak ada boleh kalau rakaat pertama tak sudah lagi, tak ada boleh rakaat lah dia. Dua rakaat tu. Wallahu a'lam. Jadi apa arti hak di bila uzur hak boleh niat mufaraqah tu? Antara keuzuran adalah seperti contohnya apa arti? Imam memanjangkan bacaannya. Hak ni kita akan baca hadis tu lagi. Sebagaimana berlaku sakut pak dengan siapa dia ni, salah seorang sahabat tu Muaz. Muaz dia semaya panjang tu. Tu ada, kita akan baca cerita tu. Tu imam panjang. Berkali makmum ni tak gerak lah. Tak tahan. Dia boleh mufaraqah. Tu masuk daripada keuzuran. Atau imam meninggalkan sunat yang dimaksudnya, seperti meninggal tasyahud awal. Tu imam tinggal sunat yang dimaksud ya wayak ni, contohnya tasyahud awal. Ataupun apa lagi, makmum sakit atau kerana mengantuk. Ada juga mengantuk ni, awak tak sudah dah mengantuk sangat-sangat, boleh juga mufaraqah, masuklah uzur. Atau kerana takut luput hartanya atau binasanya. Ada apa gaduh-gaduh, terlupa nyeting apa harta penting, kalau tak cabut nanti ambil dia orang ke, masuklah ke uzur ke. Takut lupa harta ataupun takut jadi rusak harta. Atau kerana takut lupa ikuti rombongan perjalanan. Boleh juga uzur lagu tu. Ni panjang berdoa, sudah orang nak nanti kita. Tak pergi sekali dengan dia tak boleh. Orang panggil kena tinggal. Tu dibolehkan. Seorang makmum tu niat mufaraqah. Tu tengok tambahannya adalah al-fiqhul islami wa adillatuh. Begitulah yang kita tengok dalam fatwa yang ulamawi macam tu juga. Ayat fa mufaraqatul ma'mum li imamihi jaizatun. Jadi mufaraqah makmum bagi tu imam dia tu harus. Harus. Lebih lagi iza kanat li'uzrin mu'tabar syar'an. Lebih lagi apabila ada uzur yang diiktibar oleh syarak. Sebagaimana ada sebut dalam kitab Al-Mughni bagi Ibnu Qudamah. Wa in ahrama ma'muman summa nawa mufaraqatal imam wa itmamaha munfaridan li'uzrin jaza. Kata oleh kitab fiqh, apabila makmum takbiratul ihram kama dia niat mufaraqah daripada tu imam dia, kama dia tu
menyempurna semaya secara seorang dia. Kena wisudahlah semaya tu secara seorang dia dengan sabab uzrin li'uzrin, maka hukum dia jaza. Harus. Dalil dalam masalah ni nya ulama ambil daripada dalil yang dikeluar oleh Jabir, qala kana Mu'adz yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat al-isya. Mu'adz ni sembahyang dengan Nabi, sembahyang Isya. Summa yarji' ila qaumihi faya'ummuhum. Ya kelik sok puak dia kaum dia tu. Ya dia tu imam pula. Maya Isya dengan Nabi, pak kelik ya dia tu imam dengan kaum dia pula. Mu'adz ni. Subhanallah. Fa akhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salat al-isya fa shalla ma'ahu. Ada satu kali Nabi itu semaya tamat sikit, dia semaya dengan dengan Nabi. Summa raja'a ila qaumih, kama dia kelik pada kaum dia, fa qara'a suratal baqarah. Kelik panjang dia baca surah Baqarah nah. Mu'adz ni kelik mayang kaum dia nah. Fa ta'akhkhara rajulun fa shalla wahdahu. Ada seorang pada kaum dia tu ni beradu. Mana mentakhir semaya dia, maksudnya barangkali mufaraqah dah. Fa ta'akhkhara rajulun fa shalla wahdah. Tubik semaya seorang. Mana becek daripada tu imam, maya sudah seorang. Tak cakap ni, tu imam baca Baqarah. Mu'adz baca Baqarah. Faqila lahu nafaqta ya fulan. Ada orang kata, bapa munafik apa? Bahaya juga becek daripada ramai ni takut. Itu dua orang kata, ngana mu jadi munafik dah kena ni. Nafaqta ya fulan. Qala ma nafaqtu. Ya jawab tak, ku tak ada munafik. Walakin la atiyanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi aku nak pergi cari Nabi, aku nak pergi merayu ke Nabi. Dia kata, bos apa? Fa ukhbiruh, lalu aku nak oyak ke Nabi cerita ni. Cerita ni. Fa atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa zakara lahu zalik. Dia pergi cari Nabi, temu Nabi, dia oyak cerita ni. Cerita kata Mu'adz kelik maya dengan puak dia tu baca surah Baqarah. Mai Isya dah. Bukan tarawih ni. Tarawih tak apalah, tarawih ni mai Isya. Baca surah Baqarah. Nabi buat tahu cerita, faqala afattanu anta ya Mu'adz. Kita baca dah hadis ni. Afattan ya Mu'adz, adakah mu ni buat fitnah ya Mu'adz? Nabi marahlah pada Mu'adz. Afattan anta ya Mu'adz, apakah mu ni buat fitnah ya Mu'adz? Afattan anta ya Mu'adz, dua kali Nabi kata, marratain. Nabi kata, iqra surata kaza wa surata kaza, bacalah surah sekian-sekian. Wa qala wa surah zatil burud wal laili idza yaghsha was samai wat tariq wa hal ataka haditsul ghasyiyah. Tu surah-surah tu baca hak ni. Baca hak ni tak apa ni, sederhana okey, mai Isya. Hanya dia baca Baqarah mai Isya. Panjang Baqarah ni 3 juz. Jadi ulama berdalil dengan hadis ni, kata walam ya'mur an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ar-rajula bil i'adah. Nabi tak ada suruh orang semaya sudah cara sore dia tu semaya semula. Nak kata madalah semaya dia. Nabi tak ada suruh i'adah. Wala ankara alaihi fi'lah. Nabi tak ada ingkar juga di atas perbuatan makmum saat ni. Ia tubik pada tu imam saat ni. Wal a'zar allati yakhruju li ajliha, dan uzur-uzur yang seorang tu keluar karenanya, gapo arti? Mislu al masyaqqah, seperti masyaqqah bi tatwilil imam. Tu yang ulama sebut. Apa arti hak dia bila uzur masyaqqah dengan sebab
memanyai sangat tu imam dalam bacaan dia. Awil marad, ataupun sakit, au khasyah, au khasyati ghalabatin nu'as, ataupun takut mengatasi oleh mengatuk. Kita sebut dah mengatuk sangat-sangat ni. Nah, au syai' yubsidu salatahu, au khawfu fawati malin, au talafih, au fawati rufqah. Tu misal-misal dah. Ataupun takut luput harta, ataupun binasa harta, ataupun takut terluput daripada rufqah, rombongan musafir sekali. Tu di antara contoh-contoh yang ulama sebut masalah niat mufaraqah. Jadi maksud ayat tu bolehlah niat mufaraqah apabila ada sebab tu, terutama sekalinya. Wallahu taala a'lam. Tu masalah yang ketujuh dalam masalah semai jemaah ni. Yang ke-8, ketiadaan mengganggukan, tashwishkan orang lain dengan bacaan atau takbir. Ni peseng ada buat ganggu ke orang lain. Peseng mana ni? Boleh jadi baca derah kau ganggu orang duk tepi dia. Dalam kita duk jemaah ni pun kena merai juga, jangan duk baca derah orang lain belik dengan sebab kita cacuk kadang-kadang. Serabut ataupun hilang kosong orang lain duk tepi tu. Kerana kita pergi buat angkara atau buat benda-benda yang boleh jadi sebab orang tu jadi ganggu dengan kita. Berdalil dengan hadis Abu Daud dan juga Imam Ahmad an Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu qala i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid fasami'ahum yajharuna bil qira'ati fakashafa as-sitra wa qala ala inna kullakum munajin rabbah fala yu'ziyanna ba'dukum ba'da wa la yarfa' ba'dukum ala ba'din fil qira'ati aw qala fis salah. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf dalam masjid. Ini masuk iktikaf. Maka ia dapat mendengar mereka itu mengangkat suara bacaannya. Nabi duduk tempat ia tu. Duduk dalam apa nama pukuk lah, bahasa kita pukuk tempat yang iktikaf. Lepas tu dengar orang-orang tu baca derah. Nabi dengar mereka itu mengangkat suara bacaannya. Orang-orang lain itu bunyi suara derah dalam masjid. Lalu baginda membukakan tabir. Nabi buka tabir dia. Serai berkata, sekali dengan Nabi berkata, ingatlah sesungguhnya kesemua kamu sedang munajat Tuhannya. Buat mu belakang ni duk munajat Tuhan. Nak orang ni duk munajat Tuhan, duk fokus dalam orang ni duk berdoa, orang ni duk semaya, duk munajat Tuhan masing-masing ke. Lalu baginda maka janganlah menyakiti setengah kamu akan setengah yang lain. Masing-masing duk munajat Tuhan belakang, jangan duk menyakiti orang lain lah. Dan janganlah setengah kamu mengangkatkan suaranya ke atas setengah yang lain pada bacaan atau baginda bersabda dalam solahnya. Jangan. Jadi pahal sininya, kalau dalam semaya pun tak boleh kita nak angkat suara jadi ganggu orang lain. Lepas tu kalau tak semaya kita duk buat benda duk kecek derah kok, masuk juga pahal pada hadis ni. Mana kita jadi buat sebab pada mengganggukan orang duk beribadat, orang duk berdoa, orang duk munajat Tuhan, orang duk semaya, duk gapo. Dengan sebab tingkah laku kita buat suara bising atau baca derah ke, tu tak molek lagu tu. Tu dia panggil adab. Adab dalam masjid. Wallahu a'lam. Habis itu. Tu dalam masalah jemaah. Kama dia laginya, anak saudara ni.
selesai daripada solat berjemaah. Nak kubik semaya dah lah. Nak sudah kena semaya ni. Kemudian selesai solat berjemaah dengan salam imam dan salam makmum selepas daripadanya. Sudahlah. Nanti imam salat, makmum salat, sudah semaya. Tu maksud ya. Tu habis masalah semaya jemaah saat ni. Kemudian masalah seterusnya, ulangi solat berjemaah bagi seseorang. Semaya jemaah dah, kita temu jemaah semula, kita nak ulang semula semaya, apakah hukum? Misal kata kita semaya dah, misal mai di rumah boleh hadir, mai di rumah ke semaya sore ke semaya jemaah ke, tak ada kira lah. Pergi temu dengan orang jemaah pula, nak semaya mula boleh ke tak? Ataupun semaya dah jemaah ni pergi tempat masjid tu, dia mau semaya lewat, pergi temu orang dah semaya, nak semaya semula jemaah ulang semula tu lagu mana? Tu masalahnya. Tengok, apabila seseorang telah selesai daripada bersolat berjemaah, sudah dah jemaah, atau bersolat seorang diri, boleh juga semaya sore ataupun semaya jemaah ni sudah dah. Kemudian ia dapati pula solat berjemaah didirikan, tiba-tiba kita temu ada orang buat jemaah pula. Gambaran sepuluh saya kata ni boleh jadi semaya sini banget bagi dek nu orang duk baru nak semaya, payah nak masuk semaya jemaah pula, boleh ke tak? Tu. Ataupun dia semaya sore di rumah, mau mari gamakkan sudah dah, mari orang baru duk semaya jemaah, dia nak buat semula lagu mana? Tu masalahnya. Maka adakah boleh ia ulangkan solat itu sekali lagi bersama jemaah yang baru ini? Tu soalan, boleh ke tak dia nak buat jemaah semula sekali dengan jemaah baru ni? Jawabnya, disunatkan ia ulangi solat berjemaah itu sekali lagi dengan niat fardu juga. Niat fardu, ya mai mula sunat kata. Niat fardu juga walaupun bersolat itu dalam waktu tahrim, walaupun dia jatuh dalam waktu tahrim sekalipun. Misal mana? Lepas sah ke? Ataupun lepas subuh ke? Maka solat yang pertama dulu itu dibilang fardu baginya, dan solat yang kedua itu dibilang sunat baginya. Hak bila fardu mula-mula nu, tapi hak yang kedua ni bila sunat. Bila sunat tapi dia niat saat ni niat fardu juga. Wallahu alam. Jadi tengok dalilnya daripada hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi dan juga An-Nasa'i, hadis Jabir ibnu Yazid Al-Aswad Al-Amiri an abihi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersolat subuh. Nabi semaya subuh, lalu baginda dapat melihat dua orang lelaki di belakang orang ramai. Tiba-tiba tu ada tengok dua orang duduk belakang, tak ada semaya lah. Ada dua orang lelaki yang mana kedua-duanya tidak bersolat bersama baginda. Dua orang ni tak ada semaya sekali dengan Nabi, dia mari masjid. Lalu baginda memanggil keduanya. Nabi panggil, sudah Nabi panggil dan bertanya. Nabi tanya dia, tanya dua orang ni, kalau tak ada semaya dengan orang ramai ni. Tengok tu Nabi dah, dia tanya, kena tanya dulu, bukan kata mari kau perang dak. Tu adab Nabi kan, tanya dulu sebab apa. Boleh kena nampak tak semaya dengan orang ni. Nabi tanya, ma mana'akuma an tusalliya ma'ana. Nabi tanya, apakah yang menegah kamu berdua daripada semaya dengan kami ni? Apa ni? Kena sebab apa boleh tak semaya? Apa halangi? Apa sebab? Apa tu? Faqala, lalu dua orang itu berkata, jawab kata, ya Rasulullah,
wahai Rasulullah, inna kunna qad sallaina fi rihalina. Ya kata puak kami semaya dah. Fi rihalina, di rumah kami semaya dah. Tak kena semaya dah lah gamak ke dia agak. Nah, kami semaya dah fi rihalina. Nabi baru tahu, Nabi kata qala fala taf'ala, jangan buat gitulah. Nabi kata mu jangan buat gitu. Iza sallaituma fi rihalikuma, apabila mu sudah semaya dah di rumah kamu berdua, summa ataituma masjida jama'atin, kemudian mu berdua mari ke masjid orang duduk jemaah tu maksudnya, fasalliya ma'ahum, maka hendaklah kamu berdua semayalah sekali dengan orang ramai. Fa innaha lakuma nafilatun, maka sesungguhnya bagi kamu berdua tu boleh pahala nafilah, boleh pahala lagi sunat, boleh pahala sunat. Nabi kata, Nabi takwi duk saja gitu. Itu dah boleh faedahnya. Lain daripada tu nya rahsianya tak mahu timbul skor tak molek lah. Orangnya skor kau tak molek tu, padahal skor kau molek boleh. Berkali semaya dah di rumah orang. Kalau hok molek kata gitu tak mau semaya, yo semaya dah di rumah. Tapi orang nak skor tak molek boleh ke tak? Bahasa mana demo ni? Mari masjid tak ada semaya dengan orang. Mari buat apa? Hanya berkecek boleh belaka manusia. Duduk di rumah, orang duduk jemaah kio duduk tanah tak ada semaya. Apa mai masjid apa? Hanya berkecek itu. Sebab tu untuk nak lepas daripada berkecek orang ni, antaranya semaya. Tak ada duduk gitu, ataupun orangnya suka atau tak kena pun atau email pun ni. Ni timbul belaka berkecek orang tu. Maka dia boleh lepas daripada tuduhan orang, lagi pula dia boleh pahala. Tak ada saja. Wallahu ta'ala alam. Habis itu satu masalah. Kemudian masalah lain pula, diulang-ulang berjemaah dalam satu masjid. Ni itu pun dah ada soalan, dah belak kita tanya pun ni, ada belak tanya kata jemaah dah masjid tu mari tak ada orang, mari tak ada nak buat jemaah pula boleh ke tak? Tu tanya dah soalan pun ni, dah kita jawab dah pun ni. Ni kita jawab pula ni. Apabila jemaah pertama bersama imam ratib, jemaah pertama semaya dengan tu imam ratib, tu imam hak tetap tu panggil tu imam ratib. Imam tetap telah pun selesai, maka datang pula jemaah yang kedua untuk didirikan solat jemaah yang kedua. Mari puak lain pula tu. Hak semayang ramai, hak imam ratib sudah dah. Mari hak puak dua ni pula. Apakah hukum yang dimakian itu? Nak buat jemaah kali yang kedua tu, apakah hukum? Tu soalannya. Jawab ada padanya tafsil. Supaya kita jawab dah dulu ni. Tafsil dah. Kena yak masalah itu baik. Tafsir dulu masalah, iaitu masjid yang didirikan solat jemaah itu ada dua bentuk. Tengok pula masjid belah mana. Biasanya masjid tu dua bentuk. Dua pesen masjid. Satu lagu mana? Pesen mula-mulanya, bentuk mula-mulanya masjid dalam pasar, kedai, atau masjid yang didirikan di tepi jalan raya, masjid tepi tembok yang dilalu lintas oleh manusia ramai dan bergilir ganti manusia yang didatanginya. Maka berulang-ulangkan solat jemaah dalam masjid ini adalah harus tanpa makruh dengan ittifaq para ulama. Hak ni boleh berulang sokmo-sokmo semaya. Harus tak ada makruh. Ittifaq ulama. Ulama semua sepakat kata ulang jemaah masjid biasa ni tak makruh.
Masjid tengah jalan, orang hok lalu jalan sokmo. Atau masjid duk kedak, orang lain sokmo. Tak ada apa nak ulai Jumaat kedua, Jumaat ketiga, Jumaat. Asal kata orang ada Jumaat dah kita masuk Jumaat tu jangan duk dua Jumaat masa tu lah. Ni demo buat Jumaat dah kita pun nak badu dengan dia. Kalau nak buat itu sudah tu dulu. Tu bah kita buat baru. Jangan duk jadi sertak sekaligus itu. Nampak kata demo ni balah mana sangatnya. kena buat gitu dah. Itu satu. Yang keduanya, bentuk masjid yang keduanya masjid dalam kampung yang ada padanya imam ratib, imam tetap. Ini masjid hok kampung ni. Ada imam tetap. Maka mengulangi bersolat jemaah padanya ada padanya khilaf ulama. Ada khilaf. Imam tetap ada semaya dah hok kampung tu. Nak buat jemaah yang kedua ni boleh ke tak? Ya sebut khilaf ulama sini. Pendapat yang pertamanya mengikut pendapat jumhur ulama adalah makruh. Makruh. Ni hok ramai. Makruh. Yang keduanya mengikut pendapat setengah ulama adalah harus tanpa makruh. Pendapat kedua tu harus, tak ada makruh kali. Yang ketiganya, pendapat ketiganya mengikut setengah pendapat ada padanya tafsir tentang ulangi jemaah itu. Maka ulangi jemaah itu ada dua keadaan. Hak tiga ni ya tafsir sikit. Mana hak mula-mula tu kata makruh, hak yang kedua kata tak apa, tak ada makruh. Hak yang tiga pendapat ni kena tengok dulu lah, nak kata makruh tak makruh tengok keadaan dulu. Balah mana? Tu makna ya tafsir. Jadi dia kata keadaan pertama, keadaan ulangi berjemaah itu adalah suatu perkara yang arid, baru datang tergempar. Kerana pada asalnya bahawa kesemua orang adalah bersolat bersama imam ratib, melainkan mereka yang ada keuzuran. Maka kadang-kala masuklah ke dalam masjid 2 atau 3 orang atau lebih dan didapati imam telah pun mengucap salam. Maka dengan keadaan begini disyaratkan bagi mereka yang terlewat itu mendirikan solat jemaah yang lain tanpa karahah, kerana sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak ni dia kata hak hasil jemaah yang kedua saat ni tu pasal hak bukan sok umur, hak arik hak baru timbul ya. Bukan kata penting ambo ni sok-sok balas tu nanti penting nak wisudah mula-mula baru ambo cak kelompok ambo nak pergi buat jemaah suku. Tu bukan arik lagu tu. Sengaja nak ada lagu tu. Tak leh lagu tu. Tapi kalau bahasa ni dia kata dak. Sekali-sekala jadi terlewat, orang sudah dah. Ada buat jemaah. Bukan kata sengaja nak buat jemaah kedua tu dak. Hak ni dia kata tak ada apalah, tak ada makruh hak ni. Harus tanpa makruh. Berdalil dengan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam absara rajulan yusalli wahdah. Nabi satu kali Nabi tengok seorang lelaki semaya seorang. Faqala ala rajulun yatasaddaqu ala hadha fayusalli ma'ahu. Nabi kata, tidakkah ada seorang lelaki bersedekah ke atas orang ini maka ia bersolat bersamanya? Tak ada ke orang nak tolong sedekah ke orang ni semaya sekali dengan dia ratib nyanyi yang mai seorang tu. Nabi bui tawar ke tak ada ke seorang untuk nak semaya dengan dia jadi boleh pahala jemaah yang mai seorang kan. Tu berdalil dengan hadis ni. Kata boleh buat jemaah kedua ni. Dalam riwayat Tirmizi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyukum yattajiru ala hadha faqama rajulun fa shalla ma'ahu. Nabi kata, yang manakah daripada kamu boleh berniaga mana bersedekah membuat pahala ke atas ini lelaki. Nabi tanya, tak ada biar nak niaga tak ada biar nak tolong sedekah ke orang ni.
Maka bangkitlah seorang lelaki lalu bersolat bersamanya. Ada orang seorang semaya sekali dengan dia. Tu hak mula-mula dah. Kata tak ada makruh. Keadaan yang kedua, keadaan ulangi berjemaah itu adalah suatu perkara yang menjadi adat kebiasaan. Hak ni jadi adat biasa lah. Hak saat ni biasanya arik timur tekah-tekah gitu ya. Dia tak ada sengaja nak buat jemaah kedua. Hak ni jadi tabiat adat biasa. Seperti telah bersetuju satu golongan untuk bersolat pada suatu pihak daripada masjid, atau pada suatu waktu yang tertentu yang lain daripada waktu bagi golongan yang pertama. Jadi dua kelem lah. Ambo ni puak ambo 15 orang. Kita jangan pergi sekali dengan puak mula-mula. Puak mula-mula sudah dulu. Lepas kita pergi semula. Kita buat semula jemaah. Ni betul yang kedua ni. Maka pelaksanaan ataupun saya kata dah jemaah bahagi kek ni semaya puak ayah maya lek tu, puak kita maya lek ni. Tu saat ni. Maka pelaksanaan berjemaah yang seperti ini adalah makruh kerana tidak pernah ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga pada masa permulaan dulu tak ada pernah berlaku lagu tu zaman dulu, kerana akan didapati padanya perpecahan. Timur apa ni? Timur pecah besar lagu ni dalam kalangan orang Islam, dan akan terdapat padanya suatu seruan dan dakwah kepada perasaan malas daripada berjemaah dengan kumpulan jemaah yang pertama dengan alasan menunggukan berjemaah dengan kumpulan yang kedua. Jadi timbullah tak apa kita tak ada lagi pun ada jemaah kedua pula. Orang malah-malah tu nak ada kata. Jadi timbul nyakit tu pula dah. Moga yakin nak ada seorang dah ni. Ada dua kelung dah ni. Tak apa kita baru tak apalah ada jemaah kedua lagi. Kita nanti pergi masuk hak kedua. Jadi timbul panggil masalah melengah-lengah. Habis itu wallahu taala alam. Berhabis dah. Nak mula kitab apa pula lepas ni dah habis dah ni semaya ni. Klik kita tengok nak nganya nak baca apa pula ni. Habis sikit dah ni. Berbilang-bilang jemaah dalam waktu yang sama. Saat ini masalah lain. Saat ini masalah lain. Ni masa tullah ni. Pas nak buat jemaah seretak banyak jemaah ni. Berbilang-bilang jemaah dalam masa tullah. Mendirikan beberapa jamaah solah dengan berbilangan imam dalam satu masjid atau di mana-mana tempat solah pada masa yang sama, hukumnya adalah makruh kerana akan didapati padanya tashwish, gangguan dalam bacaan, dan golongan makmum akan bengong dengan bacaan imam, terutamanya pada solat yang dibaca padanya secara jahri, cara nyaring. Lebih-lebih lagi golongan perempuan yang bersolat di sebalik tabir. Dengan mendirikan berbilangan jemaah seperti itu adalah menghilangkan hikmat daripada berjemaah dengan satu imam, kerana gambaran berbilang-bilang itu adalah menampakkan perpecahan umat dengan berbilang-bilang pemimpin, sedangkan Islam amat menggalakkan umatnya supaya bersatu tanpa perpecahan. Tak boleh dah. Faedah apa Islam dak ajar satu nanti mau mari tu tak boleh mai sekali, bakal buat sekali go lalu ni pokyo tewah itu punah habis gambar kesatuan umat, punah habis jadi kucak-kacik. Sekiranya kumpulan yang kedua ini hendak bersolat jemaah secara berasingan daripada kumpulan yang pertama, maka dikehendaki daripadanya bersabar terlebih dahulu sehingga kumpulan yang pertama dapat selesai daripada solahnya lebih dulu. Kalau kacau-kacau sangat kok jangan buat gitu, lalu sudah dulu mula-mula tu.
Kemudian kumpulan yang kedua mendirikan solahnya sebagai jemaah yang kedua pada waktu yang berasingan dan berlainan daripada kumpulan yang pertama. Tu buat suku-suku lah deh. Sekiranya kumpulan pertama bersolat jemaah jamak takdim, hak mula-mula semaya jamak takdim pada zuhur dan asar atau maghrib dan isya, dan ia selesai daripada solat yang pertama zuhur atau maghrib. Ni dah sangat ni. Bab-bab yang musafir dah. Puak mula-mula semaya jamak takdim, payah sudah dah semaya mula-mula tu. Seperti mana? Sudah dah mengorek ataupun sudah dah zuhur mula-mula. Kemudian ia akan memulai solat yang kedua, asar ataupun isya. Bahawa sudah mengorek ataupun zuhur, ni ia nak maya satu waktu lagi lah. Kerana jamak takdir ni nak maya apa? Maya isya ataupun maya asar. Dah itu. Maka boleh bagi kumpulan yang kedua mengikuti kumpulan yang pertama. Boleh bagi kumpulan yang kedua mengikuti kumpulan yang pertama walaupun berlainan solat. Faham tak tu? Hak baru mari ni. Nah. Kalau nak buat suku-suku kak, jadi timbul dua semaya lah dalam masa Allah. Jadi kawin hak mula-mula ni semaya sudah dah satu waktu. Nak semaya hak waktu yang kedua. Jadi mari hak ni dia tak ada kena buat lain, apakah semaya dalam semaya hak ni lah. Jadi so jemaah tu nampaknya. Jadi maknanya hak baru mari ni semaya dengan semaya yang kedua hak kumpulan yang pertama. Tak ada apa. Tak serupa niat tu tak apa. Tak serupa niat tu tak ada masalah. Maka boleh bagi kumpulan yang kedua mengikuti kumpulan yang pertama walaupun berlainan solat. Semaya lain. Tapi tak apa. Maka kumpulan pertama berniat asar, isya misal kata. Hak mula-mula sudah dah tu, yang maya dah ngorek, hak kedua maya isya lah. Sudah dah zuhur, yang kedua ni maya asar niat dia. Dan kumpulan yang kedua berniat zuhur. Ada apa? Niat zuhur dia maya zuhur mula-mula ataupun mengorek. Kerana sah mengikut imam dengan berlainan niat. Tak serupa niat tak ada masalah, sah. Antara imam dan makmum boleh, tak serupa niat dengan tu imam makmum tak serupa niat tak ada masalah. Dan solat itu terjadinya mengikut niat masing-masing. Walaupun tak serupa niat. Tu imam mai isya niat dia. Makmum ngorek, tak ada masalah. Tak ada apa. Ataupun tu imam tu semaya asar, makmum niat maya zuhur, tak ada masalah. Dak ya ayat tu jamak ni kan, jamak. Sama ada dia nak biaya tahiyat akhir, nak tunggu nanti wisalah dengan tu imam, boleh. Ataupun dia tukuk 3 rakaat tu dia niat mufaraqah makmum tu sudah juga wisalah. Gitu. Tu makna jemaah tak serupa bilangnya ni. Wallahu taala a'lam. Biar dah kita ni dah. Lepas tu dia cari kitab lain pula lah nak hubung masalah apa. Insya-Allah. Kalau tu saja malam ni. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.